Okey, kita teruskan kepada tahap penguasaan yang kelima. Tahap penguasaan yang kelima. Okey, tahap penguasaan yang kelima ini adalah mudah kerana kita nak merumuskan sahaja kadar pernafasan bergantung pada jenis aktiviti. Di sini cikgu nak menggunakanlah istilah yang digunakan dalam buku teks. Kadar pernafasan ini bermaksud bilangan berapa kali dada naik dan berapa kali dada turun dalam masa 1 minit. Ini walaupun cikgu tak suka pembelajaran sains secara penghafalan, tapi lebih baiklah murid-murid tahu kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam masa 1 minit. Itu adalah maksud kadar pernafasan. Jadi aktivitinya pula bermaksud aktiviti yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Contohnya berlari ataupun membaca buku. Okey, cikgu ada satu soalan yang mudah. Antara dua aktiviti ini, yang manakah mempunyai kadar pernafasan yang lebih tinggi? Aktiviti yang pertama adalah aktiviti membaca buku. Yang kedua adalah berlari. Okey, secara logik akalnya, yang manakah memerlukan lebih banyak tenaga? Ya, betul. Aktiviti berlari memerlukan lebih banyak tenaga berbanding semasa kita membaca buku. Melainkanlah kita membaca buku sambil berenang kah? Tidak, biasanya kita membaca buku sambil duduk. Jadi, yang menggunakan lebih banyak tenaga memerlukan oksigen yang lebih banyak. Oksigen yang lebih banyak, kadar pernafasan lebih tinggi. Jadi, kadar pernafasan yang lebih tinggi, naik turun dada pun lebih laju. Jadi, kadar pernafasan semasa aktiviti berlari adalah lebih tinggi daripada kadar pernafasan semasa kita membaca buku. Kenapa? Kerana semasa berlari memerlukan tenaga yang lebih banyak. Macam mana nak dapatkan tenaga? Dengan meningkatkan kadar pernafasan. Kalau membaca dengan tidur, yang manakah lebih banyak? Semestinya kadar pernafasan semasa membaca adalah lebih banyak daripada waktu kita tidur. Waktu kita tidur, kita berada dalam keadaan yang tenang, jadi kadar pernafasan kita adalah rendah. Okey, bagus. Okey. Jadi dalam soalan-soalan biasanya menunjukkan beberapa aktiviti. Jadi kita kena kenal pasti yang manakah yang memerlukan lebih banyak tenaga. Contohnya berlari dan berenang. Jadi kita jangkakan berenang memerlukan lebih banyak tenaga. Jadi kita bandingkan berlari dan berenang mempunyai kadar pernafasan yang lebih tinggi. Kadar pernafasan juga bergantung pada kesihatan individu. Individu yang sihat mempunyai kadar pernafasan yang lebih rendah berbanding kadar pernafasan individu yang tidak sihat. Ini kerana kapasiti paru setiap orang adalah berbeza. Macam contoh, budak murid ini mungkin seorang murid yang sihat. Jadi paru dia boleh membekalkan oksigen yang lebih banyak dalam sekali pernafasan, sekali hembus dan tarik nafas boleh membekalkan seluruh oksigen. Tetapi untuk murid ini mempunyai masalah obesiti, paru beliau mungkin tidak begitu efisien, tidak begitu berkesan untuk menghantar oksigen. Untuk memerlukan oksigen yang mencukupi, paru dia perlu bekerja lebih keras lagi untuk menghantarkan oksigen ke badan. Bukan menghantar oksigen, untuk membekalkan oksigen ke seluruh badan dia. Jadi, apa yang cikgu nak tekankan di sini, kekalkanlah gaya hidup sihat supaya kita mempunyai paru yang lebih sihat. Okey, di sini pengetahuan tambahan, cikgu jumpa alat ni yang dipanggil spirometer. Spirometer ni dia kegunaannya adalah untuk menyukat kadar isi padu udara semasa kita menarik dan menghembus nafas. Okey, spirometer ni boleh dibeli, boleh tengok di Shopee ya. Kita boleh boleh cuba guna spirometer ni untuk kita uji kadar udara semasa kita menarik dan menghembus nafas. Orang yang lebih sihat mempunyai kadar pernafasan yang lebih kapasiti paru yang lebih besar untuk membekalkan oksigen. Kalau kita tidak sihat, oksigen kita yang dibekalkan oleh paru kita adalah sedikit, tidak berapa efisien. Okey, sampai ke tahap yang keenam. Tahap yang keenam ini cikgu tak ada slide yang khusus, tapi cikgu nak tekankan beberapa projek yang boleh murid-murid lakukan untuk mencapai tahap yang keenam. Okey, ini salah satu eksperimen yang cikgu jumpa, lung eksperimen. Macam lung eksperimen biasa, tapi dalam eksperimen dalam Surviving Teacher Salary ni, satu paru itu diletakkan dengan
tanah liat untuk menunjukkan peparu yang sudah sumbat. Tahu sebagai contoh peparu orang perokok tidak berapa sihat kan. Jadi murid-murid boleh cuba, satu adalah peparu orang yang sihat, tak ada sumbat, kosong sahaja. Jadi tengok apakah perbezaan semasa menarik dan menghembus nafas. Okey, ini pengetahuan tambahanlah. Dalam dunia moden sekarang, kita boleh menghasilkan organ manusia sendiri. Jadi tidak mustahil satu hari nanti peparu juga boleh ditukar. Okey, itu sahaja. Di sini ada beberapa rujukan, murid-murid boleh tengok. Itu sahaja untuk tajuk pernafasan manusia. Kita jumpa lagi pada tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.